Dia dah sebut zihar, lepas tu sebut talak pula. Maka tak ada zihar situ. Yang ada talak, cerai lah terus. Kan? Maka kalau selafaz zihar dan talak itu disebut di luar mahkamah, maka hendaklah dibuat pengesahan lafaz zihar dan talak itu di mahkamah. Allah alam. 14.2.4.2 Jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan talak atau sebarang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, maka perbuatan suami itu dianggap menarik kembali kata-katanya serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Perbuatan ini tidak meninggalkan istilah zihar itu dianggap membatalkan penyamaian yang diungkapnya dan bertentangan dengan maksud ungkapan tersebut. Oleh itu suami perlu membayar kafarah dengan segera. Kalau dia zihar saja, jadi zihar lah. Hukum zihar tu jalan. Tidak ada talak situ. Maka apa yang berlaku, kata penyusun kitab ni, hendaklah kafarah zihar itu dilunaskan, ditunaikan dengan segera. Kerana zihar telah berlaku. Dia tak sebut talak, dia sebut zihar je. Maka zihar telah berlaku, kafarah itu hendaklah zihar kepada zihar itu hendaklah disegerakan, dilaksanakan seberapa segera. Apa dia kafarah zihar? 14.2.5 perkara 14.2.5 menerangkan kafarah zihar. Apa dia? Terdapat beberapa peringkat kafarah berdasarkan kemampuan suami melakukannya seperti berikut. 14.2.5.1 memerdekakan seorang hamba yang mukmin yang tiada sebarang kecacatan yang boleh menjejaskan usaha dan kerjanya, seperti sangat tua atau tiada suatu anggota badan seperti kaki. Dia memang tak ada lah. Hukum ada, tapi realitinya sekarang tiada lagi hamba. 14.2.5.2 Jika tiada hamba sebagaimana pada hari ini, atau suami tidak mampu memerdekakannya, dia naklah berpuasa selama 2 bulan Qamariyah secara berturut-turut. Jadi tak mampu nak bebaskan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan Qamariyah tu maksudnya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dah mula. Bukan Jun, Julai, Ogos, tak. Qamariyah tu ialah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi mula puasa 1, besok pagi 1 Zulqa'dah. Sebulan, Zulhijjah pun sebulan, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa, iaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu tak boleh puasa. Tak dibenarkan puasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat diharamkan secara berturut-turut. 2 bulan Qamariyah berturut-turut. 14.2.5.3 Jika suami tidak mampu berpuasa atau dia tidak berdaya meneruskannya berturut-turut kerana penyakit atau tua. Tak mampu puasa, suami ni ada masalah. Tak dia, doktor kata dia tak boleh puasa panjang, lama. Dia puasa Ramadan boleh, puasa lebih daripada Ramadan tak boleh. Ataupun dia tak mampu kerana penyakit tua, usia dia dah 75 tahun, 80 tahun, tak mampu dia. Mental bagus, fizikal lemah, tak mampu nak puasa 2 bulan berturut. Apakah jalan keluarnya? Pilihan ketiga, turutan yang ketiga, iaitu dia naklah memberi makanan kepada 60 orang miskin, tiap seorang secupak makanan asasi sebuah negara. Secupak tu, secupak beras lah, RM1.75 kali 60. Senang-senang beli nasi bujang RM3. Sekarang nasi bujang RM3. Apa nak kira sangat, lebih anggap sedekah lah. Nasi bujang RM3, kita sedekah kepada, kita beri kepada 60 orang miskin di tempat, di kawasan kita.
bukan fakir ya, miskin. Miskin tu jiran kita pun boleh. Mana yang miskin kita tahu dari golongan yang miskin tegar, asnaf. Inilah dia 60 orang. Mas kita kira, kita bagi nasi bujang RM3. Kan? Itulah dia kafarah zihar kita. Wallahu a'lam. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW, anna Salman ibn Sakhr al-Ansari. Yes, mafhumnya Salman bin Sakhr al-Ansari, seorang ahadu bani Bayadah, seorang ahli bani Bayadah, ja'ala imra'atahu alaihi ka zahri ummihi, telah menzihar isterinya, hatta yamdiya Ramadan, sehinggalah tiba bulan Ramadan. Falamma madha nisfun min Ramadan, apabila berlalu setengah bulan Ramadan, pada satu malam pertengahan bulan Ramadan tersebut, apa yang berlaku tuan-tuan? Waqa'a alaihi lailan, lelaki nama Salman ini bersama mensetubuhi isterinya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Sudah zihar, kemudian dia menyetubuh isteri dia pula. Apa yang berlaku? Nabi SAW kata, faqala Rasulullah SAW, a'tiq raqabatan, merdekakanlah seorang hamba. Maka kata Salman, faqala qala la ajiduha. Kata Salman, aku tak ada seorang hamba nak dimerdekakan. Qala fasum syahraini mutatabi'ain. Nabi kata, kalau begitu maka puasalah kamu 2 bulan berturut-turut. Qala, kata Salman, la ajidu, aku tak mampu. Kata Salman, aku tak mampu. Faqala Rasulullah SAW li Farwa bin Amrin, a'tihi dhalikal araq. Kata Nabi SAW kepada seorang namanya Farwa bin Amrin, berikanlah kepada Salman ini setandan buah tamar. Pemakna di situ maksudnya wahwa miktalun ya'khuzu 15 sa'an aw 16 it'am 60 miskinan. Maksudnya seberkas yang sebuni lah, yang mengandungi 15 atau 16 gantang, sebagai korma, sebagai makanan kepada 60 orang miskin. Itu dia. Itu zaman Nabi SAW. Zaman kita boleh je, kalau ada kedai jual korma boleh kan, nama kita kata secupak, secupak kali dengan 60, kan, 60 cupak tu korma tu kita bagi pada orang miskin. Tapi korma bukan makanan asasi penduduk Malaysia ataupun khususnya orang kita, orang Islam Melayu. Maka makanan asasi orang kita ialah nasi. Maka beli nasi bujang bau RM3, letak, berikan kepada 60 orang miskin sebagai kafarah tadi. Wallahu a'lam. Baik. Perkara 14.2.6, kafarah zihar perlu disegerakan. Baik. Suami yang menzihar isterinya dituntut menunaikan kafarah zihar dengan segera. Dia tidak halal menyetubuhi isterinya selagi mana-mana kafarah yang termampu itu belum disempurnakan, seperti 3 peringkat yang dinyatakan sebelum ini. Jadi maknanya kena selesaikan kafarah itu dulu, baru boleh isteri kita disetubuhi. Jika suami menyetubuhi isteri yang telah dizihar sebelum menunaikan kafarah, yang bermakna dia telah melakukan maksiat, oleh itu dia wajib menunaikan kafarah zihar tersebut, kerana bersetubuh sebelum menunaikan kafarah adalah haram. Jadi kalau dah jadi macam kes lelaki bernama Salman tadi, maka dia mesti menunaikan kafarah tersebut. Kerana perbuatan bersetubuh itu pun dah berusaha, walaupun tak dikira zina, tapi dah kira berusaha. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, min qabli an yatamassa, maksudnya sebelum mereka berdua, ini suami isteri bercampur. Surah Al-Mujadalah ayat 3.
Itu hadis Nabi SAW Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,